Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Subscribe. Ini kisah seram asrama yang boleh dikatakan genre dia paranormal. Kisah ni menceritakan tentang seorang wanita yang dijadikan tu mangsa. Bukan mangsa sangat lah, boleh dikatakan bahan uji kaji mungkin. Dia ni telah dibayar oleh satu tim paranormal untuk dijadikan objek untuk diorang memanggil sesuatu. Okay, kisah ni mula bila satu tim paranormal ni diorang macam merancang kita ni nak pergi paranormal kat sini. Siapa-siapa macam sanggup tak jadi objek. And diorang pun macam bincang lah sama diorang kan. Kita pun ada kerja kita ni, siapa nak pegang kamera apa semua, siapa nak pegang walkie-talkie apa. Macam diorang tak ramai tau, macam dalam 3 ke 4 orang macam tu. And bila diorang decide, diorang kata apa kata kita bayar orang. So bila diorang cari subjek ni, macam diorang pun ada letak, tapi diorang tak terlampau promote. Diorang hanya beritahu mungkin dalam kalangan kenalan. And turn out salah seorang pada ahli grup diorang ni jumpa subjeknya tu untuk boleh dikatakan dijadikan bahan uji nyali, atau istilah dia menguji keberanian. Sampai je waktu ataupun hari yang dijanjikan ni, diorang pergilah ke tempat yang diorang nak pergi ni kan, ke tempat satu rumah tinggal. Bila seorang sampai ke rumah tinggal ni, macam kalau kebanyakan orang macam yelah ada tim paranormal lain-lain upacara, and diorang ni main redah aja tau. Ini tak ada bagi baca bismillah ke bagi salam ke apa, memang betul-betul langgar je kan. And sampai je kat situ, diorang dah nampak subjek diorang ni. And masa tu diorang pun panggil lah, and subjek diorang ni pun datang. And bila diorang bincang-bincang ni, diorang macam tak sembang sangat dengan subjek ni. Subjek ni pun macam senyap je lah kan. Nak kata apa kan, dah orang tak ajak menyembang. Tapi lepas dah diorang bincang satu sama satu, diorang nak set up kamera, diorang nak siapa pegang walkie-talkie apa ni, okay, diorang suruh subjek ni masuk dalam. And seorang ni akan temankan subjek ni, dan masa sampai je dekat dalam, seorang ni akan explain, okay ni nanti macam ni, okay ni macam ni. Tapi dalam explain tu, aku nak boleh beritahu ada 2 benda yang penting. Orang tu beritahu kita orang akan nyalakan lilin ni, and if lilin ni secara tiba-tiba macam nak terpadam, time tu benda tu just datang nak singgah, dia tak ada marah. Tapi in case lilin ni terpadam semua, itu dia marah. And kalau boleh jangan sesekali keluar daripada bulatan. And bulatan tu diorang buat macam biasalah kan, tapi penuh lilin. And aku macam tak apa sure, dia macam cakap kalau nak terpadam tu macam hidupkan semula kot, macam tu. Okay, tak apalah, macam diorang tinggal dekat situ and bagi walkie-talkie. And bila diorang dah tinggal apa semua tu, secara tiba-tiba bila si perempuan ni sampai tadi, dia terkejut. Apa yang dia terkejut adalah member-member dia ni macam tengah sibuk settle, tapi dia tertumpu pada satu arah di mana dia terlihat, tadi aku dah bawa masuk dia ni, apa dia duduk luar pula? Bila dia keluar? Lalu dia pun pergi menuju ke arah subjek yang kononnya tadi dia dah bawa masuk. And pada ketika tu, dia macam, kau ni kenapa keluar balik? Kan kita orang dah tadi bagi tahu kat kau masuk. Aku dah bagi tahu kat kau dah macam-macam prosedur apa semua. Kak, saya baru datang ni kak. Kak bagi tahu kat siapa? Kau jangan nak melawak dengan aku lah. Cepatlah pergi masuk dalam. Aku dah bagi mic walkie-talkie apa semua kat kau tadi. Kak, saya baru datang. Akak boleh tanya abang ni. Lepas tu macam tim-tim dia tadi dah nampak kan dia ni. Kak, kau kan dah lama datang. Bang, tadi abang nampak kan saya keluar pada situ. Yang mana dia ni macam keluar daripada laluan yang mana untuk parking kereta apa semua. Dia macam memang baru datang. Lepas tu salah seorang ni macam cakap, lah, tapi dia perlu datang tau.
Habis tu kau buat siapa? Masa mendengar salah seorang daripada kru ataupun ahli grup ni tanya macam tu, masing-masing macam, habis tu siapa tadi? Salah seorang tu kebetulan dia dah set up tau macam TV nak tengok. Sebab dia orang dah set up kamera kat dalam bawah. Sebab yelah, nak buat benda tu lah, macam takut-takut juga. Dan kebetulan kawan tu pasang tu seiringan dengan kawan ni keluar tadi, yang explain tadi tu kan. And bila dia orang tengok dalam kamera tu, tak ada siapa kat situ tau. Kerusi apa semua memang dah menyala, lilin apa semua. And pada masa tu dia orang dah tahu yang bagi tahu prosedur ni confirm memang bawa orang tadi. And memang dah nyalakan lilin dan CCTV ataupun kamera dah pasang. So dia bawa siapa tadi kan? Macam korang rasa nak teruskan ke tak? Lepas tu seseorang ni macam bertegas juga, apa takkan tak teruskan pula, kita dah sampai sini kot, teruskan je lah. And pada masa tersebut si subjek ni cakap lah, ada jadi apa-apa ke? Tak ada. Yes. So dia orang still teruskan. Padahal sebetul-betulnya itu adalah satu petanda yang tak baik yang akan berlaku. Namun tak apalah, dia orang teruskan. So subjek masuk juga. Belum masuk, yang mana kawan ni tadi yang dah bagi tahu prosedur ni macam takut dah lah kan. Apa nak jadikan cerita, ketika diorang macam dalam perjalanan nak masuk tu, si orang yang mana yang bagi tahu prosedur ni pun kebetulan perempuan. So diorang perempuan ni nak masuk, yang ahli kru paranormal ni secara tiba-tiba macam menarik. Dia macam tergagak-gagak. Saya rasa awak balik hari ni je lah. Lagi saya terangkan pada grup saya. Kenapa? Tak apa. And tibanya dia di tempat di mana tadi dia sebenarnya baru je datang pada situ. Ahli kru kata, kau tadi kau kata nak ni. Yang salah seorang tadi yang beria nak teruskan ni marah lah kan. Cakap, aku rasa kita stop lah. Aku rasa memang kita kena stop. Kau kenapa? Tak apalah, kita stop. Nanti aku bagi tahu. Okay, tak apalah. Bila diorang dah stop, tadi kan cerita subjek ni macam rasa semacam lah kan. Cakap, kenapa pula ni? Duit dah bayar, sekejap lagi nak ambil balik pula. Dia cakap, tak apa. Nanti kita orang akan cuba hari lain ke tempat lain ke apa. Tak apa, duit tu tak apa. Anggaplah yang ni kita orang dah bayar. So bila khidmat engkau kita orang perlu, kita orang beritahu. So nak jadikan cerita okey lah. Subjek ni pun balik macam biasa dan tak ada apa-apa. Tapi yang terjadi ni pada geng paranormal ni, diorang ni naik dalam satu kereta tau. Dan sebaik ni masuk dalam kita ni 4 orang ni macam, kau faham lah, kita dah baik apa set up apa semua, tiba-tiba kau nak ajak balik lah apa pula. Lagi 2 orang ni pula macam lebih more tu senyap lah, macam layankan je lah. So si perempuan ni kata, kita cari mana-mana kedai makan ke perlu, nanti bawa aku cerita. Okey. So diorang teruskan perjalanan menuju ke kedai makan. Dan setiba di kedai makan tu macam, yelah siapa je tak tertunggu-tunggu jawapan pada member ni kan. So masing-masing order air sendiri, makan sendiri. And perempuan ni cakap, bagi aku masa kejap boleh tak? Aku nak tenangkan diri aku kejap. Okey. Member yang tadi macam marah-marah ni pun macam, yelah nampak maybe kawan dia ni perlukan masa. Okey. Setelah 10 ke 15 minit macam tu, tiba-tiba dia cakap, sebenarnya kalau kita teruskan tadi, terus terang aku kata, aku rasa kita memang akan bawa balik benda atau something. And turn out, disebabkan aku buat decision ni memang aku tak salah lah. Aku rasa memang aku tak salah. Bila diorang dah bincang sama diorang tu kan, perempuan ni bagi tahu, tu orang pun tahu, kita datang, perempuan tu dah ada. Aku dah bawa masuk, aku dah bagi tahu prosedur. Keluar balik, dia ada balik. Okey, itu aku boleh terima. Mungkin ada dia nak buat prank aku pun macam, tapi macam tadi malas nak marah ke apa aku. Memang aku ingat dia prank. Tapi kau nak tahu tak, masa aku nak hantar balik dia tu, aku nampak, aku rasa dia tak nampak yang tu pasti, sebab dia relax je. Dia tak kata apa. Korang pun nampak ekspresi muka dia pun relax. Aku nampak lilin terpadam. Dekat tempat duduk tu ada dia. Macam mana aku nak bagi tahu kat dia masa tu, dan aku nampak dia relax, dan maksudnya dia tak nampak, aku je nampak. Sebab tu aku cakap kat korang, kamera kat dalam tu kita biar esok baru ambil. Mula-mula kau nak keras ambil, tapi aku kata tak apa, settle yang luar ni je.
Dalam tu biarlah lilin apa tu, biarlah. Sebab memang aku nampak. And seorang yang tadi marah ni cakap, sebetulnya aku pun ada rasa something, tapi aku berkeras tu sebab dah fikir kita penat set up apa semua. Sebab tu kau nampak aku macam marah sikit. Sebab marah tu bukan apa, sebab penat. So macam lagi dua orang ni pula bunyi, sebenarnya macam yang korang nampak tu, itu orang pula alami itu orang pula alami pengalaman yang berlainan. Masa aku set up kamera tu, aku nampak kat satu tempat ni ada satu perempuan, dia pakai baju lusuh. Yang mana ketika dia pakai baju lusuh tu, aku pun macam cakap lah, "Hey, buat apa ke tengah-tengah malam ni, apa berkeliaran merata ni? Orang ni apalah." Dia mengatakan orang tersebut orang gila lah macam tu kan. Setelah dia setak-setak tu, dia baru sedar, "Hey, tak dengar tapak kaki apa, tiba-tiba hilang." Namun apa yang mengejutkan lagi, dia mula terfikir di benak fikiran dia, kenapa masa dia datang ke situ tadi pun aku tak dengar tapak kaki ke apa. Ini kan pula bila dia hilang tu. Sebab kawasan tu macam bila akan terpijak daun-daun kering, memang akan terpijak, which memang akan kedengaran. Dan nak jadikan cerita, dia ni macam duduk satu penjuru yang mana kalau kawasan tu punya daun kering terpijak, memang dia akan dengar. Masalah dia tak dengar. Yang mana daun kering dia terdengar tu, yang dia pijak je lah, memang dia akan dengar itu. So kat situ dia macam ceritalah side story dia. Dan dia kata pula yang member lagi seorang ni pula datang ke dia lepas pada set up apa-apa semua kan, bagi tahu, kau tadi ada datang ke aku cuik-cuik ke tak? Apa pula aku daripada tadi set up kamera ni? Kau betul ke tak main-main ke? Betul, apa pula aku nak main-main dengan kau? Okey lah, betul lah. Tapi lihat wajah yang kawan ni yang kata dia kena cuik tu, muka dia dah lain. Dan sebab itulah masa si perempuan yang tadi dah explain prosedur apa semua ni keluar, dua orang ni senyap. Sebab dua orang ni dah kena something. Dan seorang ni disebabkan dia penat, dia marah. Dan bila dah cerita-cerita macam tu, dia orang macam cakap, kau rasa kita nak teruskan lagi ke benda-benda macam ni? Aku rasa macam tak tu. Sebab aku rasa aura yang kat rumah tu macam buat aku rasa something akan jadi kalau kita teruskan. Dan benda ni in case kita perlu hadap ke depan. Korang rasa boleh ke? Kita ni pun taklah berapa ni juga. Okay lah, start benda ni aku rasa kita stop lah sekejap benda ni. Bila kita rasa kita dah okey, kita sambung balik. Start pada tu, tim diorang ni macam seolah-olah berkubur lah sekejap. Tapi diorang lepas tu mulakan balik. Dan diorang pun be more matured. Yang mana diorang masuk pun diorang baca doa apa, jadi lebih sopan lah, boleh katakan membuat eksplorasi dengan lebih sopan. Kisah ni diakhiri dengan pertanyaan lah, apa yang diorang masing-masing diganggu, apa yang diorang masing-masing terlihat tu kan. So korang enjoy dengan video kali ni. Sorry, video kali ni pun agak panjang sebab aku nak cerita explain story yang sangat detail. Dan terima kasih kerana menonton video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe kepada yang belum subscribe. Jangan lupa share dengan kawan-kawan, like video ni, tinggalkan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk pastikan setiap notification untuk setiap video baru yang aku akan upload. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.